什么伟大的人物。 Ada yang tanya kepada saya, apakah kamu kenal seseorang yang luar biasa? 我就告诉他，其实我认识印尼的总统。 Dan saya katakan kepadanya, saya kenal orang hebat yaitu Presiden Indonesia. 哇，那个人听的吓了一跳。 Dan orang itu dengar dan dia terkejut. 你是怎么认识印尼的总统Pak Jokowi 的呢？ Dan bagaimana kamu bisa mengenal yaitu Presiden Indonesia Jokowi? 哦，我说，因为我的朋友Mr. Google 介绍我的。 Oh, dan saya kenal yaitu melalui Mr. Google. Itu memperkenalkan kepada saya. 啊，我们认识 Mr. Google 吗？ Dan saya yakin kita tahu Mr. Google. 啊，Mr. Google 认识很多人，他介绍我。 Dan Mr. Google itu kenal banyak orang dan dia memperkenalkannya. 很多时候我们认识上帝，是不是也像我一样？ Dan apakah kita kebanyakan orang mengenal Tuhan seperti saya sekadar mengenal Presiden? 啊，可能是通过朋友介绍的， Mungkin diperkenalkan oleh teman. 或者也是可能通过把 Google 来介绍哦。 Mungkin melalui Pak Google ya kita taunya. 所以我今天要问大家一个很重要的问题： Hari ini saya mau tanya kepada saudara-saudari itu suatu hal yang penting. 你认识上帝吗？ Apakah saudara mengenal Tuhan? 啊，真实的认识上帝吗？ Apakah saudara benar-benar mengenal Tuhan? 呀，好吧，我们今天再读一遍今天的经文。 Kita akan membaca yaitu ayat firman Tuhan pada hari ini. 刚才主席已经为我们读一遍，但是因为只有3节，好吧，我们一起再读一遍。 Karena liturgis tadi sudah membacakannya dan ini singkat kita bagaimana kita baca bersama-sama. 给一笔用印尼文就好，来。 Baca dalam bahasa Indonesia. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon. Dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku Aku mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 呀，如果我们读以西结书的话， Kalau kita membaca kitab Yehezkiel, 这边有多少人已经读过以西结书？ seberapa banyak di antara kita sudah pernah membaca kitab Yehezkiel? Pak Adi 读过吗？ Adi sudah pernah baca? 很少人读过，包括我，其实我也不大喜欢读这本书。 Saya yakin banyak orang tidak suka membaca kitab ini, termasuk saya. 但是这本书除了有很多的奇妙的意象之外， Dan di dalam kitab ini banyak yaitu pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa. 它也是一本充满很多警告的这个先知书。 Dan dia juga merupakan banyak peringatan dari nabi-nabi. 我们而且读的时候，我们会读到这样的一句话，就是说，就会知道我是耶和华。 Dan ketika kita membacanya, ada satu kata yang mengatakan akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 你们知道这句话在印尼文圣经出现多少次吗？ Apakah saudara tahu di dalam kitab bahasa Indonesia keluar berapa kali? bisa search 你可以用 search engine 看看一下，你 search akan mengetahui bahwa akulah Tuhan 这句话出现几次？ Kita bisa search melalui mesin Google atau apa, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan itu berapa kali muncul. 我大概算一下，在印尼文的圣经出现
大概70次。 Di dalam kitab bahasa Indonesia muncul 70 kali. 而且只是在旧约和 Old Testament， Itu ada di perjanjian lama. 可是有大概60次是在以西结书出现。 Dan sekitar 60 kali itu muncul di kitab Yehezkiel. 所以你读以西结书的时候，一直会读到这句话，就知道或者他们就知道我是耶和华。 Dan ketika kamu membaca kitab Yehezkiel akan muncul kata-kata akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 然后除了以西结书最常出现这句话的就是在出埃及记。 Dan selain daripada kitab Yehezkiel itu muncul di kitab Keluaran. 我请Kelvin 来为我们先读一下。 Saya akan membacakan ada di Keluaran pasal 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. 这句话又出现，但是目的就是要让人知道他是怎样的一位上帝。 Dan kata ini muncul karena supaya orang lain mengetahui bahwa akulah Tuhan atau bagaimana Tuhan itu. 现在我们要问一下，到底这个知道是什么意思？ Dan saya mau tanya, mengetahui itu apa? 是不是头脑上的一种知识呢？ Apakah mengetahui itu hanya ada di dalam pikiran kita? 其实这里的知道不是头脑的知识， Dan mengetahui di sini bukan hanya itu hikmah yang ada di dalam pengetahuan kita, pikiran kita. 请问你们知道新加坡的总理叫什么名吗 ？PM Prime Dan Minister。 saya tanya, apakah saudara kenal yaitu PM Singapura? 谁知道他的名字？告诉我 Siapa yang tahu namanya? Siapa mau coba？ Siapa yang mau coba? 小兵知道吗？ Tahu. Eh, Lee Hsien Loong. 对了，李显龙啊，不是李显龙。你们要知道因为我们是邻居Kita harus tahu ya, kita kan tetangga. 呀，是李显龙可能你不知道问Pak Google Kalau nggak tahu tanya Pak Google. 但是我家有一个炒肉架的penjajah rojak ya。 Dekat rumah saya ada yang menjajah rujak atau yang menjual rujak. 呀，他有一次他的 rojak 生意很好，有一次过年李显龙总理请他去他的家炒 rojak 给朋友吃。 Dan rujak ini bisnisnya bagus sekali. Suatu kali itu Bapak PM Singapura itu Lee Hsien Loong itu mengundang dia itu membuat rujak untuk menjamu tamunya. 这样，这个把罗家他对李显龙的认识可能就比我深一点。 Dan saya yakin ya, yang penjual rujak itu pasti lebih mengenal akan Bapak PM Singapura itu Lee Hsien Loong. 但是如果跟我的太太的堂哥就是 cousin 比起来， Kalau dengan sepupu saya, sepupu dari istri saya, 他是每年都被总理请去家里吃饭的。 dan dia setiap tahun itu diundang oleh PM Singapura itu Lee Hsien Loong itu ke rumahnya untuk makan bersama. 因为他在政府部门工作的地位很高。 Karena dia kerja di pemerintahan dan mempunyai posisi yang tinggi. 这样的话，我太太的 cousin 比把罗家就更加认识李显龙的。 Tentu, yaitu sepupu dari istri saya pasti lebih mengenal Lee Hsien Loong dibandingkan dengan penjual rujak itu. 但是如果跟他的父亲比起来呢？ Bagaimana kalau dibanding dengan yaitu ayah dari PM Lee Hsien Loong itu? 现在就问大家，你们认识李显龙的爸爸吗？这位 Siapa yang kenal yaitu papanya dari Lee Hsien Loong atau PM Singapura? 哇，李冠佑， Lee Kuan Yew. 对呀，sorry 呀，这个也是很重要，你们要认识他Ini orang penting, kita harus mengenalnya. 因为李光耀是我们新加坡的 founder
Lee Kuan Yew adalah founder atau pendiri di Singapura. 呀。所以比起李显龙的家人，哦，肯定其他人都比不上他更认识李显龙。 Kalau dibandingkan dengan papanya atau orang rumahnya, pasti mereka nggak lebih kenal daripada keluarganya kepada Lee Hsien Loong itu. Pasti keluarganya lebih mengenalnya. 因为平时他们从小就在一起生活，一起长大。 Ya, tentu keluarganya bersama dengan Lee Hsien Loong itu dari kecil sampai dewasa bersama-sama. 呀，中文有一句话叫做“知子莫若父”啊，就是最知道孩子的就只有爸爸是最知道孩子。 Yang lebih mengenal anak itu tentu ayahnya. 可能妈妈啊，现在可能是 Mungkin 呀 saat ini ada mamanya. 可能妈妈更加认识孩子。 Mungkin mama lebih mengenal bagaimana karakter daripada anaknya. 但是不管怎样，这里的知道不是头脑的知识， Dan mengetahui di sini bukan itu pengetahuan dari otak kita, 呀，是一种通过经验来认识的。 tapi mengenal dari pengalaman. 所以当我们当上帝说人就知道我是耶和华的时候， Ketika Tuhan katakan orang itu mengetahui bahwa saya adalah Tuhan, 他不是说有其中一位神明很多神，但是有一位神，他的名字叫耶和华。 bukan berarti ada banyak Tuhan dan salah satunya adalah Tuhan Yehova. 呀，所以我们不是问耶和华，就是不是问谁是耶和华上帝啊？哪一个神是耶和华？ Jadi bukan kita tanya yang mana Allah itu Tuhan Yehova itu, 我是问这位神，这位耶和华上帝到底是谁？究竟是谁？ Tuhan itu adalah siapa? 有不同吗？你们发现这样个问题 Beda kan? Yang mana adalah Tuhan dengan Tuhan itu siapa? Beda kan? 我们华人很多神哦，如果还没有信主以前，什么神都拜树神，哪里有神就拜。 Orang Cina itu, orang Tionghoa banyak sekali Tuhan ya. Mana-mana itu Tuhan. Lihat pohon itu Tuhan pohon. Lihat apa itu Tuhan atas benda itu. 所以究竟哪一位才是真神呢？ Dan yang mana itu adalah Tuhan yang benar? 那如果我们认识了一位叫做耶和华的，我们就要问这位耶和华究竟是谁？ Kalau kita yang kenal Yehova dan kita mau tahu Tuhan Yehova itu siapa? 如果你要问哪一位是神的话，你只能在这些每一位神那边去找答案。 Kalau kita mau tanya yang mana adalah Tuhan, kita akan satu persatu itu pelajari yang mana ya yang Tuhan. 可是如果你要认识耶和华上帝的话，你就要从耶和华上帝来找答案。 Kalau kamu kenal itu Yehova itu Tuhan itu siapa, kita akan mencari jawaban daripada Yehova atau Tuhan itu sendiri. 而且这位上帝必须要甘愿把心打开，让你来认识他。 Dan Tuhan ini harus membuka hatinya supaya kita mengenalnya. 不是只是请我们去他家吃饭而已。 Bukan hanya mengundang kita ke rumahnya untuk makan, bersantap bersama. 可能李显龙会真的有一天会请或者总统会请我们去他的家吃饭。 Mungkin Lee Hsien Loong atau presiden suatu hari mungkin mengundang kita makan di istana. Ya, nggak mungkin ah. Mungkin Pak Mungkin lah. Adi kami 去他家有一天请安亮去他家吃饭可能Mana tahu suatu hari Pak Presiden mengundang Adi, Anglia atau Kevin ke rumahnya untuk makan. 可是如果总统只是吃饭，他不会跟你分享他的心事啊。 Kalau dia cuma mengundang kita makan, dia tidak akan membagikan isi hatinya kepada kita. 我们是不可能多了解他的。 Dan kita tidak akan mungkin untuk lebih mengenalnya. 可是我们的上帝并不是这样的一位上帝。 Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. 上帝乐意让人来认识他。 Tuhan mau membuka hatinya supaya kita mengenalnya. 上帝通过3个方法来让人认识他。 Tuhan melalui 3 cara supaya orang mengenalnya lebih dalam. 第一个方法就是通过 natural revelation 自然的这个启示。
Dan Tuhan mau supaya orang mengenalnya pertama itu mengenai penyataan alam. 通过他的创造来让人认识他。 Melalui ciptaannya supaya orang mengenal Tuhan. 刚才姐妹说她从来没有注意到原来有这么漂亮的天。 Dan tadi Bu Wilianti katakan dia selama ini nggak menyadari rupanya di langit itu begitu indah. 在巴丹还有不止有天，还有很漂亮的海。 Di Batam bukan hanya ada langit, tapi mempunyai laut atau pantai yang begitu indah. 但是上帝不但通过他的创造大自然，他也通过一些灾难来让人认识他。 Tuhan tidak hanya melalui alam, tapi melalui bencana untuk mau orang mengenalnya. 等一下我们会进一步来解释。 Saya akan menjelaskan lebih lanjut. 第二个方法就是所谓的 written revelation 成文的这个启示， Yang kedua, melalui pernyataan tertulis, 就是我们今天的这本圣经。 yaitu melalui Alkitab yang ada di tangan kita. 读圣经不只是一个头脑的启示的知识而已。 Membaca Alkitab bukan hanya pengetahuan di dalam otak kita saja, 因为他是上帝在跟我们说话。 tapi Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab ini. 第三个方法就是通过这个特别的 special revelation， Yang ketiga itu melalui pernyataan khusus, 就是通过他的儿子耶稣基督来让我们认识他。 melalui Tuhan Yesus itu untuk menyatakan kepada kita, memperkenalkan pada kita. 包括耶稣在世上所行的神迹和说的话。 Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dunia dan melalui mujizatnya 还有他在十字架上完成的这件事情。 dan penggenapannya di atas kayu salib bagi manusia. 所以可以问大家，还记得吗？有3个启示，上帝让我们认识他的方法，3个方法。 Masih ingat nggak Tuhan menyatakan kepada manusia, memperkenalkan kepada manusia melalui 3 pernyataan? Apakah saudara masih ingat? 第一个方法是什么 Yang pertama itu apa? Alam, ？Special natural revelation， pernyataan alam, alami. alami。第二个呢 Yang kedua, pernyataan tertulis. ，Bible，OK， Yang ketiga, melalui pernyataan khusus. special revelation。所以上帝通过3个方法来让我们认识他。 Tuhan melalui 3 cara untuk kita mengenalnya lebih dalam. 今天我们就要通过 written revelation 来认识上帝。 Dan hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi melalui keadilan Tuhan Allah. 上帝有很多的，也是有性格的不同的这个属性我们讲性格。 Tuhan juga mempunyai satu sikap atau prinsip. 今天我们就专注来认识他的公义。 Dan hari ini kita khususkan saja yaitu mengenal keadilan dari Tuhan Allah. 首先，我们来了解一下这段经文的背景。 Kita akan belajar sedikit yaitu mengenai latar belakang dari firman Tuhan ini. 经文提到西顿这个地方， Dan menyatakan yaitu kota Sidon. 西顿呢就在这个我们叫做 Mediterranean Sea， 就是yaitu ada di Laut Mediterania. 地中海而且是靠近一个叫做腓尼基的地方。这个地方是一个很重要的港口 port Yaitu dekat dengan port Phoenicia. 又好像新加坡跟巴丹一样，是很重要的一个港口来的。 Seperti Singapura dengan Batam itu ada satu jalur perdagangan. 是港口，就是 pelabuhan kota pelabuhan, jalur kota pelabuhan. 而且靠近它是另外一个地方叫做推罗。 Dan dekat dengan Sidon itu ada satu kota namanya Tirus. 推罗和西顿这2个名字好像双胞胎一样。 Tirus dan Sidon itu seperti kembar ya, kota yang sulit dipisahkan. Twins 常常被一起提起来。 Sering diutarakan atau disebut bersamaan.
好像在马太福音11章21节啊，我们请 Seperti ada di Matius pasal 11 ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. 主耶稣警告哥拉汛和伯赛大这两个地方的犹太人， Tuhan Yesus itu memperingatkan kepada orang Yahudi yang ada di Korazim dan Betsaida. 我们知道犹太人是上帝的选民， Kita tahu bahwa bangsa Yahudi ada bangsa pilihan Tuhan, 但是耶稣警告他们的心比外邦人外邦这个西顿推罗的人更硬。 dan Tuhan memperingatkan mereka karena hati kedua tempat orang bangsa yang ada di dua tempat ini, yaitu Korazim dan Betsaida, itu begitu keras. 外邦人比上帝的选民的心更硬，所以要受更重的审判。 Dan karena mereka begitu keras itu, Tuhan mau menghukum mereka. 我们可以讲说，orang kafir比orang，如果今天就讲orang kafir orang Kristen 的心更，就是 orang Kristen 的心比orang kafir 更硬。 Maksudnya orang Kristen hatinya lebih keras daripada hati orang kafir. Atau Korazim dan Betsaida itu dua tempat nih orangnya, orang Kristen ada di sana, hatinya begitu keras dibandingkan dengan orang Tirus dan orang Sidon. ini contoh lah ya. Ini adalah contoh. 以前是讲上帝的选民犹太人哈。Tuhan dulu umat Yahudi dikatakan sebagai umat pilihan Tuhan. Oke, 所以这个刚才有说Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. 这节就是讲到他们这个主耶稣对他们的警告。 Tuhan memperingatkan mereka. 所以我们看到今天Sidon 这个地方已经变成这样的一个地方。 Sidon pada saat ini menjadi tempat yang seperti kita lihat di layar. 希望新加坡跟巴丹不会有一天只是变成这样的一个地方哈。 Saya berharap Singapura dan Batam tidak hanya menjadi suatu tempat yang sepi seperti di gambar ini. 其实，在以西结书28章1到19节， Sebenarnya di dalam Yehezkiel 28 pasal 28 ayat 1 sampai 19都是在警告推罗这个外邦的城市。 yaitu memperingatkan yaitu orang-orang yang ada di Tirus. 然后20到23就是对西顿的警告。 20 sampai 23 memperingatkan orang-orang Sidon. 哇，你说是不是因为西顿的罪比较小，所以上帝只是警告他比较短一点？ Apakah karena dosa mereka agak kecil dibandingkan Tirus maka ayatnya sedikit saja? 其实是一样的哈。 Sebenarnya sama. 其实如果你仔细读的话，其实他的警告是很重的。 Kalau kita memperhatikan peringatan atau penghakimannya sangat berat. 好像22节的经文这么读到。 Seperti yang ada di ayat 22, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. 其实上帝说他要跟西顿成为敌人。 Tuhan katakan dia mau menjadi lawan daripada Sidon. 如果今天不要说总统啦，如果有警察不喜欢你看到你阿弟轻一点Kalau suatu hari ada polisi kata Pak Adi ya, hati-hati kau. 哇，一定是吃不下睡不着。 Pasti nggak bisa makan dan tidur pun nggak nyenyak. 可是现在是上帝跟你讲，小心一点哦。 Dan pada saat itu Tuhan mengatakan, hati-hati kamu. 西顿就是这样的一个城市，上帝说你跟我小心一点哦。 Dan Tuhan menyatakan peringatan kepada Sidon, hati-hati kamu. 你以前一直做我的敌人，现在还有我的
选民的敌人，现在我要做你的敌人。 Dulu kamu menjadi musuh atau lawan daripada umat pilihan saya, dan sekarang saya mau menjadi lawan daripada kamu, 谁 Sidon. 谁可以大汉呢？如果上帝要跟你作对， Siapa yang bisa bertahan kalau Tuhan menjadi lawan orang tersebut atau bangsa tersebut? 肯定死定的啊！ Pasti mampus. 但是上帝的目的不是要毁灭外邦人， Tuhan maksudnya bukan untuk menghancurkan orang-orang asing, 上帝的目的就是要 orang 让 kafir. 让他们知道他是怎样的一位上帝。 Tuhan mau menyatakan kepada mereka siapa Tuhan itu. 其实，在经文这个显为圣啊，menunjukkan啊， Dan ayat firman Tuhan di situ ditegaskan melalui dua kata menunjukkan kekudusan. 这句话在原文啊，希伯来文，它的意思是分别的意思。 Di dalam ayat atau bahasa asli bahasa Ibrani yaitu memisahkan, 呀，分别真的跟假的 memisahkan yang asli dan yang palsu, 啊，分别谁是真神，谁是假神。 untuk memisahkan siapa Tuhan yang mana yang benar dan Tuhan yang palsu. 很多时候，当我们要买东西的时候， Ketika kita mau membeli sesuatu, 特别是买名牌货的时候， terutama membeli sesuatu yang bermerek, 我没有买过名牌货，可能当中有人买过名牌货。 Bapak penginjil bilang dia nggak pernah beli barang yang mewah. Mungkin di antara kita ada yang pernah membeli barang-barang mewah. 但是我相信印尼的巴蒂哈，漂亮就是真货，都是真货。 Kalau batik Indonesia kalau agak bagus itu berarti asli lah. mahal 啊，通常 Mahal itu asli ya. 但是我不管是便宜的比较好，还是贵的，只要我穿着舒服、漂亮，我就觉得是真货。 Saya nggak peduli mau asli mau palsu, yang penting saya pakai nyaman itu saya anggap itu asli. 可是当你买名牌货，可能 Rolex 还是这个是 Gucci 的时候，你一定会问：这是真的吗？ Ketika kita mau membeli seperti jam tangan Rolex atau tas Gucci, kita pasti tanya, apakah ini asli? 呀，可是为什么当我们选上帝来拜的时候，我们却不在乎呢？ Kenapa ketika kita memilih Tuhan yang akan kita sembah, kita nggak peduli apa itu asli atau palsu? 我们感谢主，我们当中已经很多人已经选择了真神来敬拜。 Dan saya sangat bersyukur di antara kita semua sudah memilih Tuhan yang asli, Tuhan yang benar untuk disembah. 但是我们还知道，在教会外面还有很多人选择假的神来拜。 Dan kita tahu di luar daripada gereja banyak sekali orang-orang memilih yaitu Tuhan yang salah, Allah yang palsu untuk disembah. 或者听说哦，那边有一位神很灵啊，他们就去拜，也不管是真的是假，就是拜。 Kalau dengar di sana ada Allah yang wah dia benar, wah semua pada pergi sembah dia, nggak peduli asli atau palsu. 我们求神来怜悯。 Kita mohon Tuhan untuk mengampuni mereka. 然后其中一个上帝用来审判这个鞭子就是瘟疫。 Bagaimana Tuhan itu menghukum mereka dengan penyakit sampar, 这是一个自然的灾害， yaitu melalui satu hukuman kepada mereka. 当然还有其他的灾难，好像就是刀剑啊，就是战争的意思。 Masih ada hukuman yang lain itu melalui pedang, yaitu peperangan. 所以推罗和西顿都曾经被这个波斯帝国和罗马帝国打败。 Yaitu Tirus dan Sidon itu pernah dikalahkan oleh pemerintahan Romawi. 自从19世纪到今天，第二次世界大战 World War II Sejak awal daripada Perang Dunia II, yaitu sampai saat ini, abad 19abad 19, terutama setelah Perang Dunia II. 差不多有100年，我们都是活在很太平的这个生活里面。 Sekitar 100 tahun kita hidup dalam keadaan damai. 可是突然间却来了一场 COVID。
Dan tiba-tiba datang suatu yang namanya COVID. 700年前曾经有一次很大的这个瘟疫，叫做黑死病，the Black Death， Ah, kematian hitam. 700 tahun yang lalu pernah ada satu penyakit sampar yang bernama itu kematian hitam. 黑死病啊， Ya. 呀，所 Black 以 Death atau kematian hitam. 700年之后，突然间在今天这2年却发生了这个 COVID， Dan 700 kemudian terjadi sesuatu penyakit sampar yang sampai hari ini namanya COVID. 它完全改变了我们人类的生活。 Dan mengubah kehidupan manusia saat ini. 我们必须要接受一个很残酷的事实， Kita harus menghadapi sesuatu yang nyata, 我们看到这 yang 里， menyedihkan. 这里的白旗哈，这是在美国， Ini ada di Amerika, yaitu bendera yang putih itu. 一颗白旗代表一颗因 COVID 死去的灵魂。 Satu bendera putih tandanya satu kematian orang yang kena COVID. 到今天已经有超过70万人了。 Saat ini 700 sudah melampaui 700.000 orang 啊 di Amerika itu. 美国是全世界因 COVID 死亡率最高的国家。 Negara Amerika adalah negara yang kematian COVID terbanyak di dunia. 我们印尼也有140千哦， Di Indonesia juga ada sekitar 140.000 orang, lebih dari 140.000 orang. 然后全世界你们知道全世界直到今天为止已经死了多少人吗？因为 COVID。 Apakah kita tahu bahwa seluruh Indonesia ada berapa banyak yang dunia seluruh dunia ada Indonesia. berapa orang yang sudah mati karena COVID? Benar, cek Google. Kita bisa cek Google. Ada lebih dari 5 juta orang. 500万人已经因 COVID 而死去。 Lebih dari 5 juta orang sudah mati karena COVID. 或许我们对这些数字已经感到很麻木了。 Apa kita kebal dengan jumlah kematian ini? 我们很难想象说，几百万人突然间在这1-2年突然在地球上消失了。 Wah, dalam waktu singkat, dalam waktu 2 tahun ini sudah ada kehilangan 5 jutaan orang. 我们很难想象这到底是怎么一回事。 Sulit untuk di dalam pemahaman kita apa yang sudah terjadi. 但是我们不得不承认，这是一个事实。 Dan kita tidak bisa menyangkali kebenaran ini. 而且这样的灾难，只有上帝的手才能造成的。 Dan itu hanya melalui tangan Tuhan yang bisa menyebabkan itu. 上帝是创造宇宙万物的， Tuhan yang menciptakan alam semesta, 唯有他还有这个权柄允许 COVID 来到这个世上。 dan hanya dengan tangan Tuhan yang mengizinkan, maka itu bisa terjadi. 当然，我们一定会问， Dan kita mungkin akan bertanya, 为何上帝允许 COVID 来到这个世界上呢？ kenapa Tuhan mengizinkan COVID ini ada di dunia ini? 上帝不是慈爱的上帝吗？ Bukannya Tuhan kita ada Tuhan yang penuh kasih? 不是上帝是公义的吗？ Bukannya Tuhan kita ada Tuhan yang adil? 如果你要有 COVID 的话，你让那些坏人中 COVID 就好咯。 Kalau memang Tuhan tahu bahwa itu ada COVID, hukum aja orang yang jahat itu kena COVID, jangan orang yang baik kena COVID. 为什么很多好人也中 COVID 呢？ Mengapa banyak orang yang baik itu juga kena COVID? 这就是因为人对上帝不完全认识的结果。 Karena kita sebagai manusia terbatas dalam pengetahuan untuk mengenal Tuhan. 当我和我太太还有大的儿子我们一家有4个人，但是3个人中 COVID。 Kami dalam rumah ada 4 orang, yaitu saya dan istri saya dan anak saya yang sulung kena COVID. 3 di antara 4. 只有最小的他没有中。 Cuma anak yang paling bungsu itu tidak kena COVID.
或者中了没有 check 到啊。 Mungkin kena tapi nggak kedeteksi. 呀，是在今年1月的时候， Itu ada di awal tahun yaitu Januari. Mereka sekeluarga 3 orang kena COVID. 我是最严重的，我是很喘的。 Penginjil Ciming itu yang agak parah dan agak sesak. 去照那个肺的时候 X 光的时候，哇，那医生说已经卢萨了，已经是严重的感染。 Rongsen di dalam paru-parunya banyak yang rusak dan terkena impact yang membahayakan. 我们就有一位朋友他是一个回教徒， Ada teman yang beragama Islam, 他甚至为我们哭泣 bahkan dia menangis buat kami. 啊，他问为什么这么好的人也会中 COVID？ Dan dia kata orang yang seperti kalian kok bisa kena COVID? 啊，因为我们常常帮助他和家人，所以他认为我们是好人。 Karena kami sering membantu keluarganya dan mereka menganggap kami orang baik. 因为在他的观念呢、或者他的信仰里面，只有那些被上帝咒诅的人才会中 COVID。 Karena di dalam pengenalan dia akan ajaran mereka, orang jahat itu yang dihukum Tuhan yang bisa kena 啊 COVID. ，咒诅和你咕咚啊 Dikutuk Ah, Tuhan Tuhan. yang kena COVID. 啊，可是为什么好人也会中呢？ Mengapa kalian orang baik-baik, kenapa bisa kena COVID? 啊，我们就告诉他， Dan kami menyampaikan kepadanya, 哦，因为 COVID 没有眼睛嘛 COVID itu nggak ada mata. Ya. ，COVID ada 这个有这个什么有冠啊，tapi COVID 没有眼睛，所以好人坏人他都会 infect 的。 Saya cuma mengatakan bahwa COVID itu ada antena ya. Baik, dia nggak punya mata, mau siapapun dia bisa menularkannya. 而且有一点很重要的就是， Ada satu hal yang penting, 我们的上帝是慈爱的上帝， Tuhan kita ada Tuhan yang penuh kasih. 可是他不是圣诞老人哈、 Dan dia bukan seperti Santa Claus, 啊，他也是好像公义的法官一样， dan dia juga adalah Tuhan yang adil. 当人犯罪的时候，他一定要审判； Ketika manusia berdosa, dia akan mengadili. 当世人好像西顿这样跟上帝作对的时候，上帝一定要审判他们。 Seperti manusia, seperti Sidon itu, ketika dia melawan Tuhan, Tuhan akan menghukum mereka, mengadili mereka. 在圣经有这样的记载 Di dalam Alkitab ada katakan, 呀，这个 Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 上帝是公义的， Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. 所以当他下雨或者是太阳的时候，好人坏人都会得到这个福气。 Ketika dia menerbitkan matahari maupun menurunkan hujan, orang benar maupun orang tidak benar juga mendapat berkat yang sama. 所以当他降下这个 COVID 的时候，同样的坏人、好人同样也会中 COVID。 Ketika dia menurunkan COVID ini, orang yang benar, orang tidak benar juga akan mendapatkannya. 但是最重要的 Tapi satu hal yang lebih penting, 就是我们在上帝的眼中是不是一个义人呢？ apakah kita di hadapan Tuhan ada orang yang benar atau dibenarkan? 如果中 COVID 最坏的情况就是死 Kalau Iya. kena COVID, hal yang sulit itu ada mati. 啊。如果你死了以后，你是否预备去见上帝呢？ Apakah ketika kita mati, kita sudah mempersiapkan diri untuk ketemu Tuhan? 啊，我们跟我们的朋友说，我们基督徒，我们是不怕死的 Kita sampaikan kepada teman, kita orang Kristen tidak takut mati. 呀，因为我们已经有永生的盼 Kita 望。 mempunyai kehidupan yang kekal, pengharapan akan hidup kekal. 好像我有一位朋友在巴丹，他也是很热心的服侍主 Saya juga mempunyai seorang teman di Batam yang sangat aktif melayani Tuhan. 啊，他甚至每个星期都休息，都不要做生意，去小岛布劳哦，去服侍那边的孩子。 Dan dia bahkan setiap minggu itu dia istirahat, pergi ke pulau-pulau untuk misi. 可是有一天 COVID 来的时候，他和他的妈妈都中了 COVID， Dan ketika COVID itu datang, dia dan mamanya kena COVID. 而且妈妈还因为 COVID 而安息主怀。 Dan bahkan mamanya kena COVID dan meninggal. 可是这位姐妹她没有埋怨上帝， Tapi saudari ini tidak menyalahkan Tuhan. 她还感恩，因为她的妈妈已经信主了。
Dan dia bersyukur karena mamanya meninggal tapi dia sudah mengenal Tuhan. 我相信这2年自从 COVID 爆发以来， Saya yakin dalam ketika COVID yang ada di dalam 2 tahun ini, 我们当中或多或少都有一些痛苦的经验。 kita mungkin di antara kita ada mengalami pengalaman yang sama, yang 那我 tidak baik. 我相信，因着你在主里面的信心，你也会像那位姐妹一样，不会埋怨上帝， Saya yakin ketika saudara kena COVID pun kita tidak akan menyalahkan Tuhan. 你会继续的感恩和服侍他。 Kita akan terus bersyukur padanya dan melayaninya. 今天很多人的生命出现问题，就是因为不认识上帝。 Banyak di antara kita, banyak orang yang hari ini mengalami sesuatu di dalam kehidupannya karena dia tidak kenal Tuhan. 他们以为上帝只是一位只能保佑他们出入平安， Dia hanya menyadari bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang memimpin dia keluar masuk dengan selamat. 能够升官发财啊。 Dan dia juga Tuhan yang memberkati dia untuk bisa naik kedudukan dan bisa bertambah kaya. 甚至结婚生子也是来祷告，只是为了结婚生子，为我的孩子，为我的终身伴侣祷 Dan 告。 dia berdoa hanya untuk pasangan hidupnya, untuk anak-anaknya. 这些都没有错。 Ini tidak ada salah. 可是如果你认为你的上帝只是跟外面的偶像没有差别的话， Kalau kita menganggap bahwa Tuhan kita tidak ada bedanya dengan Allah yang ada di luar, 这样你还没有完全认识你的上帝。 berarti saudara atau kita semua belum mengenal Tuhan dengan benar. 外面的偶像他不会在乎你的道德行为 moral， Allah yang di luar, bahala-bahala yang di luar tidak peduli bagaimana moral hidup kita. 如果你有发现的话，我不知道这个印尼，但是在新加坡那些地方，如果很多庙的话，格兰登很多庙的话，那边的犯罪率也是很高的。 Saya nggak tahu, kalau di Singapura ada banyak wihara-wihara atau kelenteng-kelenteng yang ramai di sana, kehidupan kejahatan itu banyak sekali terjadi. 因为假的神他没有这个他没有这个公义， Karena berhala atau Allah yang palsu, dia tidak mempunyai satu keadilan. 有一位假神，警察拜他，贼强盗也拜他。 Ya, polisi juga menyembah dia, yaitu penjahat atau pencuri juga sembahyang kepada dia. 所以这位假神他到底要帮谁？要帮警察呢，还是要帮强盗呢？ Dan Allah yang palsu ini tidak tahu harus bantu polisi kah atau penjahat atau pencuri. 可能我们当中已经有人知道他是什么神。 Dan saya yakin ya kita udah menyadari Allah apa yang mereka itu sembah. 但是我们的上帝是一位全能的上帝， Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. 唯有他能够行大而可畏的事情。 Hanya Dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. 唯有我们的上帝是公义的上帝， Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, maha adil. 他能够施行真正的公平的审判。 Dan Tuhan bisa mengadili dengan adil sekali. 也因为我们的上帝是一位真正怜悯人的上帝， Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. 唯有他能够带给人真正的平安。 Hanya Dia yang bisa memberikan rasa nyaman di dalam setiap kita. 如果呢，我们能够认识地上的重要人物，我们已经感到很骄傲、荣幸。 Kalau kita bisa mengenal orang hebat yang ada di dunia itu, kita sudah merasa bahagia. 更何况是我们能够认识这位创造宇宙万物的万王之王、万主之主。 Apalagi kita bisa mengenal yaitu Tuhan dari segala Tuhan, Allah daripada segala Allah. 我们请各位我们做祷告。 Saya akan berdoa untuk kita semua melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sangat bersyukur untuk penginjil Ciming yang telah menyatakan firman-Mu dengan sangat jelas, yang menyatakan Allah mana yang kami kenal. Apakah kita mengenal Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh pengetahuan akan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang
maha adil, Tuhan yang maha bijaksana. Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur padamu memiliki Tuhan yang begitu hidup, Tuhan yang benar, dan Tuhan yang maha kasih, maha penyayang, maha kuasa, dan maha adil. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami sebagai manusia seringkali menyalahi, tidak mengenal Engkau dengan benar ya Bapak. Kami hanya tahu minta berkat daripadamu, pemeliharaan daripadamu Tuhan. Namun kami ada kalanya gagal atau melupakan untuk mau datang kepadamu ya Bapak, untuk bersyukur kepadamu, untuk melayanimu ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini meneguhkan kami dan menginspirasikan kami, dan juga melalui kesaksian dari Ibu Keng ya Bapak, yang boleh menguatkan kami semuanya. Apapun yang terjadi Tuhan, baik yang baik maupun tidak baik, kami tahu bahwa Tuhan menyayangi kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberikan matahari kepada orang benar dan tidak benar. Dan juga Engkau menurunkan hujan kepada orang benar dan tidak benar. Tuhan, hari ini juga kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, semua ada di dalam kuasa-Mu. Dan Tuhan, Engkau menyatakan pada kami apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau akan selalu bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu hidup ya Bapak, selalu menghidupi di dalam kehidupan kami masing-masing, mengingatkan kami, meneguhkan kami, agar kami boleh belajar untuk tunduk kepada kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mempunyai Allah yang benar, Allah yang patut dan layak disembah ya Bapak, oleh kami manusia yang tidak layak Tuhan. Tolong kami ya Bapak, layakkan kami ya Bapak. Mulai saat ini Tuhan, kami lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Engkau dan mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. 现在我要分